Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Lah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kerja kaum sufi itu hampir kesemuanya berusaha untuk mengadakan kelapangan kepada manusia lain. Mereka mencari harta untuk membantu orang lain. Mereka memohon Allah kelebihan daripadanya dan rahmatnya. Lalu mereka memberikannya kepada para fakir dan miskin yang memang sempit kehidupan mereka. Mereka kadang-kadang melunaskan orang yang berhutang akan hutangnya bila orang itu tidak mampu membayar hutang. Mereka inilah raja yang sebenarnya di dunia. Bukan raja-raja yang hanya tahu memohon kurnia Allah tetapi tidak pernah membelanjakannya untuk orang-orang yang susah. Kaum sufi itu memadai dengan apa yang ada sahaja dari rezeki Tuhan buat diri mereka, sambil menunggu yang lain akan mendatang. Mereka mengambil dari limpahan Tuhan, bukan dari menadah tangan kepada manusia. Segala yang didapat dengan anggota badan mereka semuanya buat manusia. Dan apa yang mereka dapati dari hati mereka, itulah untuk diri mereka. Mereka membelanjakan apa yang ada di tangan mereka kerana Allah Azza wa Jalla, bukan kerana menurutkan hawa nafsu atau mengambil kira tentang kepentingan diri supaya dapat mendapat kepujian dan sanjungan. Jauhkan diri kamu daripada suka membesarkan diri terhadap Tuhan Azza wa Jalla dan terhadap manusia. Kerana sifat itu termasuk sifat-sifat pembesar-pembesar yang nanti akan ditelengkupkan Tuhan ke dalam neraka jahim melalui kepala-kepala mereka. Ingatlah bahawa jika engkau membuat sesuatu yang bakal memarahkan Allah Azza wa Jalla dari sebab perbuatanmu itu, maka engkau telah takabur terhadap Allah. Jika muazzin berazan, lalu engkau tidak menyambut seruannya untuk pergi mengerjakan solat, maka engkau telah takabur terhadap Allah. Begitu pula jika engkau menganiaya seorang hamba Allah, maka engkau telah takabur terhadap Allah. Bertaubatlah kepada Allah dan ikhlaskan taubatmu sebelum dia memusnahkanmu dengan selemah-lemah makhluknya, sebagaimana dia telah memusnahkan Raja Namrus dan raja-raja yang lain apabila mereka membesarkan diri mereka terhadapnya. Lalu dia telah menghinakan mereka sesudah diberikan mereka kemuliaan. Dia memiskinkan mereka sesudah diberikannya kekayaan. Dia seksanya mereka selepas diberikan segala macam kenikmatan. Dimatikan mereka selepas diberi mereka hidup. Jadikanlah diri kamu dari orang-orang yang bertakwa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perkara pertama yang disentuh tentang akhlak sufi yang sebenar. Sebagaimana kita katakan bahawa sufi bukanlah dakwa-dakwi, mengaku sufi, mengaku wali, ingin mendapat sanjungan dan pujian manusia. Tetapi ternyata para sufi yang sebenar sibuk
urusan mereka membantu manusia dalam semua aspek. Setiap kurniaan Allah Ta'ala pada mereka berupa ilmu, berupa harta kekayaan, berupa masa, berupa kesihatan, dan berupa kekuatan, semuanya untuk membantu manusia. Kerana orang yang paling mulia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Yang kedua, golongan sufi yang sebenar ialah mereka cukup dengan rezeki yang ada. Kalaupun mereka meminta lebihan, hanyalah untuk orang lain, bukan untuk diri mereka. Dan yang ketiga, mereka melakukan sesuatu dengan penuh ikhlas kepada Allah, tanpa sebarang kesombongan, apatah lagi mengharapkan pujian manusia. Yang keempat, ingatan Syekh Abdul Qadir ialah, dalam amalan kita jangan buat sesuatu yang menyebabkan Allah murka. Segala perbuatan yang menonjolkan ketakaburan kita, atau kita merasakan kita menguasai manusia, lalu kita menzalimi mereka, atau kita tidak mempedulikan setiap panggilan dan seruan Allah Ta'ala, maka kita tergolong daripada kalangan orang yang takabur. Dan orang yang takabur pasti akan binasa. Kemudian yang kelima, Syekh menyuruh kita untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar. Melambatkan taubat atau tidak bertaubat menjadikan kita berada dalam kehinaan. Allah akan menghantar makhluknya yang paling lemah untuk membinasakan kita. Sebagaimana kelompok dan golongan yang paling hebat akhirnya dibinasakan dengan makhluk yang paling lemah, dengan nyamuk, dengan belalang, dengan katak, dengan sekalian makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah dilihat. Ia boleh mengganggu manusia, tapi demikian kuasa Allah. Allah boleh menjadikan di sebalik khazanah kekayaan yang banyak, Allah jadikan mimpi sebagai tentera Allah yang menjadikan dia tidak tenang selama-lamanya. Sebagaimana berlaku pada Fir'aun. Hanya dengan satu mimpi, maka Fir'aun hilang kenikmatan segala kekayaan dan kekuasaannya. Demikian sunnatullah yang berlaku atas dunia ini. Baik, itu 5 perkara yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani dalam intipati apa yang beliau sebut. Baik, perkara pertama, bila kita menyebut tentang kerja kaum sufi, supaya mereka yang mendakwa sufi tidak melupakan hal penting ini. Kerja para sufi itu ialah membantu manusia. Bila kita melihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut banyak kemuliaan dan kelebihan orang-orang yang membantu manusia. Sehingga dibandingkan membantu manusia ini dengan amalan zikir, amalan i'tikaf, apakah atau yang mana satu lebih mulia? Walaupun kalau kita dapat menghimpunkan semuanya, itu lebih baik. Dan di antara kecerdikan seseorang, dia dapat menghimpunkan semua kebaikan dalam satu bakul. Antara kecerdikan seseorang. Dan antara kelemahan seseorang bila kita terpaksa senantiasa membuat pilihan. Yang mana satu? Yang mana satu? Tapi kalau secara ilmiahnya, kalau kita lihat mana yang lebih mulia, orang yang i'tikaf di masjid, orang yang berzikir, orang yang beribadat secara peribadi dengan orang yang membantu orang lain. Secara ilmiahnya, ya kedua-duanya ada kelebihan sendiri. Itu faktanya. Tetapi secara perbandingan, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda menyatakan, li'an amshiya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid. Wa fi riwayatin syahran fi hadzal masjid. Aku keluar membantu hajat saudaraku, lebih aku suka daripada i'tikaf di masjidku ini sebulan. Artinya di sini melihat kelebihan menolong, membantu orang.
hajat-hajat manusia. Maka siapa yang menolong dan membantu hajat-hajat manusia, kelebihannya lebih daripada orang yang i'tikaf di Masjid Nabi, di Masjid Nabawi. Di sini para ulama menyatakan dari sudut kelebihan utama, disebabkan bila kita buat baik pada orang, manfaatnya lebih meluas berbanding kita buat ibadat yang bersifat personal, peribadi. Zikir itu personal. Kita baca Quran pun personal. I'tikaf pun ni benda personal, benda-benda peribadi kita. Ia baik, kita tak kata tak baik. Ia baik, ia bagus, ia ada fadilat yang besar. Tapi kalau kita nak banding orang yang memenuhi hajat orang dengan yang melakukan ibadat secara peribadi ini, maka besar lagi pahala orang yang membantu orang lain. Hantar orang ke hospital. Misalnya kita dah nak solat, tiba ada orang sakit, kita pergi contohnya. Kalau orang kerja doktor atau sebagainya, dia dah buat ada tempat mulia, tiba-tiba dia perlu tolong orang, maka kalau dia berniatkan kerana Allah Ta'ala dan memudahkan, membantu, dia mendapat pahala yang besar. Kalau dia anggap itu cuma pekerjaan, maka dia cuma dapat apa yang dikerjakan. Kalau setiap perkara, biar kita ada satu niat yang besar, maka yang lain-lain tidak akan memudaratkannya. Niat kita kerana Allah. Seorang yang misal kata Allah beri dia ilmu, dia sibuk tapi ada orang tanya soalan pada dia. Ini hajat orang. Sebab orang nak tahu apakah cerainya jatuh atau tidak, apakah hukum hakam. Kerana setengah hukum hakam itu dia nak segera. Sebab dia nak selesaikan macam mana. Maka dia melapangkan waktunya membantu orang. Maka ia pahalanya jauh lebih besar daripada dia baca buku, dia baca kitab. Kerana dia beri manfaat pada orang lain. Itu secara umum. Dan diniatkan kerana Allah. Kerana syarat-syarat ini mesti niat kerana Allah. Tidak salah kita niat benda-benda duniawi yang tidak bertentangan. Kalau kita buat benda-benda baik. Pertama asasnya mesti niat kerana Allah. Tapi apakah niat-niat lain yang boleh mempengaruhi niat kerana Allah? Tengok niat. Kalau ia berada dalam acuannya yang betul, tak salah. Contoh, bila saya bantu orang kerana Allah, dalam masa yang sama saya nak gembirakan dia. Dan mengembirakan orang ini dituntut oleh syariat. Tapi kalau saya bantu orang kerana Allah, dan masa yang sama saya nak suruh dipuji saya, maka ini tidak dituntut. Kita tidak dituntut mencari pujian. Baik, saya bantu orang dengan masa yang sama saya nak jaga maruah saya. Tidak dikatakan saya ini orang yang teruk dan sebagainya. Maruah. Dan menjaga maruah itu dituntut. Sebab itu bila datang peminta, kalau kita tidak mau beri kerana pemurah kita, beri kerana jaga maruah kita. Sebab mereka akan menghina maruah kita. Dia akan kata orang tu kedekut. Siap. Padahal kita taklah kedekut, kita dah sedekah banyak tempat-tempat lain. Adakah kerana kita tak beri pada individu tertentu lalu kita dilabelkan kedekut? Tapi begitu manusia menyebarkan fitnah. Kan itu demi menjaga maruah. Maka ini dibenarkan. Artinya memang asas niat kerana Allah. Tapi niat-niat yang lain yang tidak salah. Seorang isteri, dia menjaga tubuh badan dia atau kecantikan dia. Kenapa? Kerana Allah. Kemudian mendapat pujian suaminya. Apakah salah? Tak salah. Sebab mendapat pujian suami itu dituntut. Biar suami puji dia. Manusia lain tak perlu. Suami dia perlu. Biar suami dia, cantik awak hari ni lawa. Awak niat tak ikhlas ya, bukan kerana Allah. Ya kerana Allah dan niat untuk dipuji oleh pasangan bukan satu benda yang bertentangan. Ia berada dalam satu acuan. Kalau saya beri makan kerana Allah, masih sama saya nak suruh dia kenyang, maka tidak salah. Memang beri makan tujuan nak suruh kenyang. Atau nak suruh dia gembira. Atau nak suruh dia boleh bekerja. Maka apa yang kita niat, yang selain Allah, yang tidak bertentangan dengannya, maka tidak salah. Seorang solat duha kerana Allah, tapi masih sama untuk mendapat keberkatan rezeki, maka itu tidak dilarang. Memang kita dituntut bila buat baik, antara yang fadilat buat baik, Allah berikan kita rezeki. Kita beristighfar kerana Allah. Tapi dalam masa sama kita istighfar supaya Allah lepaskan kita dari musibah. Allah beri rezeki kita yang tersekat. Maka boleh, kerana Allah sebut dalam Quran. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Dan aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh, banyakkan istighfar kepada Allah. Kerana Allah itu pengampun. Dia akan melapangkan rezeki kamu, menurunkan hujan, memperbanyakkan anak kamu, memperbanyakkan tanaman-tanaman kamu, dan memperbanyakkan sumber-sumber air kamu. Dan saya pun istighfar kat kedai saya, biar rezeki saya banyak.
Puas. Dia istighfar saya kerana Allah, dan masa yang sama kerana ini dituntut. Mungkin kerana dosa saya, rezeki saya tersekat, rezeki saya ini terlambat, maka saya pun istighfar. Apakah ia menafikan makna ikhlas? Tidak. Kalau niat itu sesuatu yang tidak bertentangan, dimasuk sekali, tak salah. Saya nak suruh mak saya puji saya, dia untuk mendapat doanya, maka tidak salah. Kerana ibu memang kita mengharapkan doa dia. Maka saya buat baik-baik, biar mak kata bagus budak ni, budak bertuah. Bagus kerana Allah. Yang dilarang ialah pujian manusia untuk kita riak. Ada setengah pujian tadi bukan kita nak riak, kita gembira dengan pujiannya. Kerana kita ingin menggembirakan dia. Waktu mana dia memuji kita, berarti dia gembira. Saya nak buat benda yang ayah saya akan kata bagus, anak bagus. Suami kata, bagus awak ni, rajin memasak, rajin kemas rumah. Saya belum order air dah sampai. Siap isteri buat menu. Bang, abang nak air apa? Bagi menu. Mana ada pernah bini buat? Kita lain pada lain. Kita tak ada. Bang nak minum air apa? Tak. Kita bagi menu. Pak muka surat bang. Ni senarai air yang saya boleh siapkan kat rumah ni. Semua ada. Daripada air masak, air zam-zam, air yang kedai mamak tu semua dia ada. Ni air-air yang nama pelik-pelik pun dia ada ni. Air sampah pun dia ada. Ni ada setengah kedai bagi nama tu air sampah. Walaupun nama ni tak berapa elok lah. Saya pergi satu pondok tempat, order, Ustaz, air apa yang special dia? Ni ada, ni panggil air sampah. Sebab dalam tu macam-macam dia letak, dia panggil sampah. Walaupun nama tu tak elok lah. Kita kalau letak nama-nama makanan ni, tak digalakkan meletakkan nama tak elok, walaupun tidaklah berdosa. Sama juga orang hari ni buat makanan dia bentuk macam-macam. Roti canai bewok lah. Roti canai tu buat bentuk bewok, betul tak telur? Roti canai telur bewok. Telur bewok. Dah tak ada benda nak makan dah. Dia nak makan biawak tak boleh. Roti canai buat bentuk cicak. Apakah halal? Halal dimakan. Tapi perbuatan itu menjatuhkan maruah di sendiri. Bentuk tohmah. Bila kadang-kadang orang yang tebur roti canai pun, 30 tahun duduk bulat macam tu roti canai, dia pun nak ubah sikit. Biar jadi 3 segi. Kreatif lah konon. Dia kalau kreatif buatlah macam menara KLCC ke, okey sikit. Roti tisu satu, menara kembang KLCC. Jangan letak gambar-gambar binatang yang memang tak boleh makan. Tu dia buat roti babi tu untuk makan. Perbuatan itu walaupun dia kekal hukum halal kerana ia adalah gandum dan sebagainya, tapi ia menjatuhkan maruah orang tu. Maka tak digalakkan. Kita pun takkan jadikan benda tu berdaya. Ada di Eropah. Dia orang buat roti bentuk manusia. Tangan manusia, kepala manusia. Dengan seram. Jadi orang pun makan. Dia perbuatan itu juga perbuatan-perbuatan yang saya kata menjatuhkan maruah agama. Walaupun tidak dinaskan secara haram mutlak. Kerana dia tetap kekal sebagai hukum roti. Namun perbuatan-perbuatan itu bukan satu perbuatan yang cocok dengan akhlak dan peribadi kita. Bukan bila kita tengok pun kita takut macam mana kita nak makan. Ada satu asalih lah buat rancangan. Buat kek seram. Tahu tak dibuat pertandingan kek seram. Kek seram ni buat kek langsui, kek toyo, kek seram. Bila orang masuk kedai kek tu terkeluar takut. Kek seram, pertandingan. Dah tak ada benda dah. Manusia, tuan-tuan, bila akalnya tidak dipandukan pada wahyu, maka dia mula buat benda-benda pelik. Benda pelik ni sebagai mukadimah untuk dia jadi lebih pelik pada tu. Maka tak mustahil kalau nanti manusia akan buat benda-benda yang di luar batasan akal dan norma serta tabiat. Cukuplah golongan homoseksual, lesbian ini sebagai satu contoh yang menunjukkan bagaimana rosak mereka. Hanya kerana ingin mereka mencuba yang baru. Jadi benda ni kita patut sekat lah. Ini kalau yang kerja tebur roti canai tak payahlah buat biawak bertelur ke, ataupun buat bentuk binatang-binatang yang tak patut dimakan. Kalau binatang yang boleh makan tu okeylah sikit. Buat roti canai ayam, roti canai, dia buat roti canai telur. Biasa tak roti tetap, dia buat bulat macam telur tu. Ini panggil roti canai telur baru. Tu bulat macam telur. Maka okey sikit lah sebab telur tu boleh makan. Tapi yang buat biawak, yang diviralkan, maka ini bukanlah perbuatan yang bertepatan dengan adab dan akhlak. Walaupun saya tak kata haram perbuatan tersebut, dan ulama tidak mengharamkan. Selagi mana dia adalah gandum yang diuli bentuk roti canai.
Kalau tak bewak seekor, barulah kita kata haram. Ini dari sudut kita katakan, bagaimana kalau kita sebut dia seorang isteri, dia letak menu macam-macam supaya suami dia puji dia dan sebagainya, maka ini tidak salah. Sebab dalam rumah tangga ini puji-pujian itulah yang akan memesrakan mereka. Bukan suami boleh menipu dan memuji isteri. Hadis rajul ma'amra'atihi, ia tidak dianggap berdosa. Maksudnya menipu-menipu yang tak memudaratkan rumah tangga lah. Menipu simpan perempuan tak boleh lah. Itu cakap betul lah. Itu memudaratkan rumah tangga. Saat dia kahwin seorang lagi tapi dia menipu, kata tak kahwin, bersumpah sakat, bersumpah bagai. Ini tak boleh. Sebab bila dia poligami, dia perlukan keadilan, hak dan sebagainya. Menipu-menipu biasalah, tipu makanan bini sedap tak sedap, kita kata sedap. Dia memang sedap pun, tapi kita banding secara mubalarah. Oh, awak punya makanan lebih sedap. Saya rasa lebih sedap daripada kedai itu, kedai ini dan sebagainya. Tapi janganlah over menipu sangat. Awak punya makanan lebih sedap daripada makanan syurga. Oh, dia punya over. Dah ke syurga belum? Belum, jangan cakap. Dia kadang-kadang puji over sangat, mungkin juga boleh menyebabkan dosa. Kalau sebut makanan awak ni lebih sedap daripada makanan syurga, maka ini salah. Totally salah. Tapi kalau dia kata makanan dia lebih baik daripada semua master chef, maka ia walaupun salah tapi betul. Betul dari sudut niat dia. Walau salah dari sudut ibarat. Betul niat dia untuk appreciate, untuk menghargai isteri dia. Sama juga isteri dia, kalau suami dia mana, saya dengan ex-boyfriend awak mana lawa? Tanya. Saya gaduh lah tu soalan tu. Isteri ni bijak. Ya abang. Abang lah lawa sekali, sebab tu saya kahwin dengan abang. Abang ni bukan lebih lawa pada ex-boyfriend saya, lebih lawa pada semua lelaki dunia. Ustaz yang kuliah tu pun boleh lawan-lawan abang. Oh, wujud lebih. Ya, takkan saya kahwin dengan abang. Walaupun bila lelaki dia pun tahu bohong, tapi orang bila dia puji, dia lupa perkataan bohong. Oh, iya dah tu. Artinya, tuan-tuan sekalian, kita nak sebut niat ikhlas kita pada Allah, iaitu asas. Tapi apakah niat-niat yang lain ini menafikan ikhlas? Kita akan tengok niat tu. Kalau niat-niat tadi termasuk dalam dituntut dalam syarak atau dinaskan oleh syarak, maka tidak salah apa-apa. Tidak salah apa-apa. Bila seorang melakukan ibadat juga untuk mendapat kebaikan duniawi dia, kesihatan tubuh badan. Saya berpuasa ya untuk cari kerana Allah dan untuk sihat tubuh badan, membuang penyakit. Sebab puasa ini rawatan paling baik. Maka tidak salah, ia tidak menafikan ikhlas dia. Tapi niat asas itu perlu ada kerana Allah. Seorang yang bekerja, dia pun nak duit, nak gaji. Apakah salah? Tak salah. Tapi niat asas itu kerana Allah. Kalau saya cikgu, kalau saya engineer, saya arkitek, saya doktor, saya kerani, saya nurse, saya itu, saya niat kerana Allah untuk menjaga maruah saya, untuk sekian-sekian, memberi nafkah anak bini saya. Maka niat-niat yang lain tidak salah. Niat saya kerja kerana Allah, nak tolong orang, nak bantu orang. Tapi nak gaji tak? Nak lah. Sebab dengan gaji, saya boleh beri nafkah pada isteri, saya boleh beri pada mak ayah saya boleh derma. Niat ini tidak mempengaruhi ikhlas. Sebab ia dituntut. Memanglah orang kerja nak gaji. Mana ada orang kerja tak nak gaji? Nak gaji. Tapi ia tidak akan menghalang niat asas dia kerana Allah. Artinya, kalau dia seorang doktor, sakit je sakit, tak mampu bayar, dia pun tak nak tolong. Sebab tak bayar, maka itu yang rosak. Kalau sekiranya dah tahu orang tu jahit, dia tak nak jawab, melainkan kena bayar, maka itulah yang rosak. Kan orang yang benar-benar ikhlas kerana Allah, sewaktu tidak dapat tuntutan duniawinya, dia tetap buat. Maka kita tahu niat besarnya Allah kerana Allah. Bukan kerana benda itu. Yang tu datang secara, kita katakan secara tabi' ataupun mengikuti secara automatik. Tapi bukan kerana niat asas dia. Kemudian kata, dan golongan para sufi ini yang sebenar, mereka akan utamakan fakir miskin, bukan sampai peringkat mereka tolong bayar hutang. Disebut dalam hadis Nabi SAW. Waktu Rasulullah ditanya, apakah amalan yang paling baik sekali? Lalu baginda SAW menyatakan, sururun tudkhiluhu ala muslim, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Dalam satu hadis kata Rasulullah, amalan yang paling Allah suka pertama, mengembirakan saudara seagama kita. Gembira dengan apa pun, gembirakan dia. Yang kedua, melepaskan kesusahan dia. Yang ketiga, membayar hutang dia.
Yang keempat, menghilangkan kelaparannya. Ini 4 amalan yang Nabi SAW sebut. Kalau kita boleh gembirakan orang Islam dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita, dengan pertolongan kita, dengan ucapan takziah kita, dengan ucapan tahniah kita, mengembirakan dia, maka ini amalan yang baik. Dia baru dapat anak, kita pun tahniahkan. Dia masuk hospital, kita takziahkan, dia gembira. Dia tengok, Allah orang ni, dia doakan aku. Biarlah doa dalam komen pun tak apalah. Komen, dia tak pergi ziarah, dia doa dalam komen je. Syafakallah, syafakillah. Orang ni seronok didoakan. Maka ini perbuatan yang baik. Sebab tu tuan-tuan, kita nampak macam Facebook ni, dia boleh jadi lubuk pahala kita. Bila kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, dia akan jadi lubuk pahala yang betul. Bukan dia jariah yang berpanjangan. Tapi kalau kita tak ada ilmu, baik. Oleh sebab itu, mengembirakan orang Islam dituntut. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, melepaskan kesusahan dia. Kadang-kadang dia tanya, ada tak homestay kawasan ni? Dulu yang Facebook. Sebab dia ni nak pergi travel dekat Selangor. Siapa tahu ada homestay dekat Kuala Selangor. Kawan ni tahu ni, homestay ni sini murah, baik. Ada kolam renang, ada private pool, ada bla bla bla. Dia pun lepas kesusahan dia nak cari mana tempat penginapan. Musim-musim cuti sekolah, hotel penuh, itu penuh. Dia ada keperluan dia misalnya, kita lepaskan dia. Tolong beritahu homestay, dia dapat pahala besar. Dan yang ketiga, autaqti anhu dainan, tolong bayar hutang. Tentang di antara kemuliaan Abdul Rahman bin Auf, 1/3 penduduk Madinah hutangnya dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. 1/3 penduduk Madinah hutangnya dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Artinya, sebab itu orang yang Allah beri lebihan rezeki, lalu dia pandai manfaatkan untuk membantu orang lain, Allah akan kekalkan rezeki itu. Tapi kalau dia gunakan apa yang Allah beri pada dia bukan untuk membantu menolong orang, Allah akan pindah rezeki itu pada orang lain. Dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am limanafi'in nas, limanafi'in ibad. Yuqirruhum fiha ma badhaluha. Fa iza mana'uha naza'aha minhum fahawwalaha ila ghairihim. Dan hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah ada hamba-hamba yang dikhususkan dengan nikmat yang banyak. Allah beri dia nikmat yang banyak untuk dia menolong orang lain. Nikmat dia banyak ni, Allah amanahkan dia tolong orang lain. Dia ada jawatan banyak, dia popular banyak, dia harta banyak, dia anak banyak, semua benda banyak-banyak dia lah. Allah beri nikmat. Yuqiruhum fiha, Allah tetapkan nikmat itu pada dia, ma badhaluha, selagi mana dia kongsi nikmat. Fa iza mana'uha, tapi bila dia menghalang tu nikmat sampai pada orang, naza'aha, Allah tarik nikmat. Fahawwalaha ila ghairihim, lalu Allah tukar beri pada orang lain. Contoh kita bila dapat nikmat tertentu, ingat manfaatnya untuk orang. Ada orang ni dia glamour sungguh dia. Kalau buka TikTok dapat ratus juta. TikTok, buka Facebook juta-juta. Kalau kita buka Facebook 10 tahun dah 2 orang je. Tu pun siap suruh anak kita jadi friend kita. Ada orang Masya Allah, Allah beri dia mudah glamour. Mudah. Ada seorang Islam, orang apa nama tu, KB lama macam tu lah nama saya pun tak apa nak apa. Orang Itali. Ikut TikTok dia ratus juta. Dia seorang Muslim. 1 juta orang Itali. Yang buat macam gini macam gini. Allah bagi dia glamour. Ya, Allah yang angkat. Manusia tak ada kelebihan untuk glamourkan diri. Tapi ada orang yang Allah uji dia glamour. Tapi kalau dia gunakan glamour dia tadi untuk membangkitkan isu-isu kemanusiaan, maka Allah akan kekalkan glamour dia. Ada orang glamour, dia tolong review makanan orang, dia tolong review produk orang untuk bantu orang ni. Ni usahawan Muslim baru buat kacang ke, buat sabun ke. Dia tolong review, dia tolong reviewkan, dia tolong popularkan. Biar orang ni, biar dia dikenali dan produk ni dijual. Dan dia pun tahu produk ni bagus, cuma kurang marketing. Sebab dia glamour, dia berjuta pengikut, dia tolong perkenalkan. Tuan-tuan, dia mendapat pahala yang besar. Pahala yang besar.
Dan ini disebut dalam hadis, bahawa orang yang Allah beri dia nikmat ni termasuklah popularitinya, hartanya, pangkatnya, kekuatannya. Lalu dia menggunakan untuk manfaat hamba-hamba Allah, Allah kekalkan padanya selagi mana dia tidak menghalak. Kalau dia lupa, maka Allah tarik balik. Dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna lillahi inda aqwami ni'mat. Di kalangan hamba Allah, Allah simpan nikmatnya di sisinya. Allah beri macam-macam. Aqarraha indahu. Tuhan kekalkan nikmat itu. Macam-macam nikmat lawa lah, nikmat apa. Makanu fi hawaijin nas. Selagi mana dia gunakan semuanya itu bagi menolong manusia. Keperluan manusia. Malam yamalluhum. Dan selagi mana dia tak bosan melayani mereka. Apabila dia bosan, maka naqalaha ila ghairihim. Allah akan tukar pada orang lain. So, kalau saya yang bagi kuliah, Allah beri nikmat ilmu. Misalnya, saya pun bosan malas saya. Tak nak saya ngajar-ngajar ni, bosan. Misalnya, maka Allah akan ganti orang lain yang mau lebih baik pada saya. Sebab itu bila kita beri nikmat, jangan pernah bosan untuk beri manfaat pada orang. Kalau orang yang diberi ilmu, jangan pernah bosan untuk mengajar. Jangan. Masalah teknikal itu, jangan menjadikan dia bosan. Terus. Orang yang Allah beri rezeki banyak, jangan bosan tolong orang. Jangan kerana masa tertentu menghentikan kita. Ustaz, saya tolong orang tapi orang tak pernah terima kasih, itu saya tak nak tolong. Jangan, nanti Allah pindahkan nikmat tu. Saya pernah tolong orang Ustaz tapi dia tak bayar hutang saya je, saya tak nak tolong. Jangan sesekali bosan untuk tolong orang. Bila kita bosan tolong orang, nikmat yang kita ada Allah pindahkan. Asal kita sihat, kita tolong orang tu, tolong orang ni. Lepas tu kita tak tolong, orang ni macam ambil kesempatan dari saya Ustaz, tak naklah saya. Okay, Allah pun beri kita penyakit. Dah tak nak tolong orang, ambil penyakit di rumahnya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak sihat tubuh badan, kalau kita nak suruh nikmat kekal, kalau apa pun kita nak biar ada dengan kita, jangan pernah menghalang diri kita dimanfaatkan atau memberi manfaat pada orang lain, satu. Dan jangan pernah bosan. Para ulama antara akhlak mereka tidak pernah bosan memberi fatwa. Tak pernah. Tanyalah, walaupun soalan ni soalan yang 1000 kali sama dah, tapi tak pernah bosan. Saya ingat saya pergi ke Madis atau Pusat Fatwa Azhar. Pusat Fatwa Azhar. Maka ada orang beratur untuk tanya fatwa. Saya pun duduk jumpa dengan Masyayikh Al-Azhar juga untuk bertanya beberapa soalan yang biasa saya lihat. Maka ada seorang perempuan tu, Syekh ni dia akan letak meja, 3-4 meja. Setiap orang akan duduk tanya. Soalan tanya tu tuan-tuan, bukanlah soalan susah, soalan harian tentang haid. Benda-benda harian. Syekh jawab. Yang ni pula bila jawab, dia tanya macam gini pula tanya. Terus jawab tanpa bosan. Bila saya tanya, ada seorang perempuan sebelah saya, makcik, soalan apa nak tanya? Saya nak tanya haid saya je. Haid, kenapa makcik haid macam mana? Maksudnya makcik ni umur lebih kurang 30-an lah. Saya masih tua umur 20-an. Kita panggil makcik lah, lebih selamat. Perempuan-perempuan ni panggil makcik lagi selamat. Walaupun dia tak suka, maksudnya selamat untuk kita lah. Tapi kalau tak suka, kita ubahlah sikit, puan ke. Dia kata saya haid, saya tak tahu lepas haid ni, lepas 15 hari jadi apa. Benda-benda basic. Nak jumpa dengan kibar ulama, syekh besar. Tapi hebat ulama ni, mereka tak bosan soalan. Tak pernah bosan, soalan-soalan simple tak pernah. Kenapa? Kerana mereka kalangan orang yang Allah kekalkan nikmat di sini mereka ilmu. Tapi bila mereka bosan jawab, saya tak naklah jawab. Orang tanya fatwa itu, saya tak nak jawab. Akhirnya Allah tarik ilmu dia satu persatu. Sehingga dia tak tahu apa. Dia jadi macam orang awam juga. Sebab tu tok guru dulu nak ngajar juga, walaupun dah tak nampak mata ngajar. Kenapa? Mereka takut Allah tarik ilmu. Kerana ilmu tu nikmat. Ilmu satu nikmat. Dan nikmat ini perlu diberikan pada orang. Tuan-tuan, sebab itu bila kita dapat nikmat, yang pertama kita terfikir macam mana orang boleh ambil manfaat nikmat kita ni. Kalau saya naik YB misalnya, saya naik YB, maka bagaimana saya pertama nak fikir orang dapat manfaat daripada jawatan saya. Maka yang tak sekolah boleh sekolah, yang tak ada IC dapat ada IC, yang atak tercabut boleh dapat atak baru. Kalau begitu saya buat, saya akan kekal jadi YB seumur hidup saya. Tapi bila jadi YB, dia fikir apa yang saya boleh balong seorang saya. Sebab itu tak tahan lama. Dah kemuncak dipuji, akhirnya dia keji.
Sebab yang dia buat ialah mengumpul nikmat untuk dia sahaja. Maka ini kesalahan besar. Sebab tu orang bila dapat saja nikmat, dia berfikir bagaimana orang lain boleh manfaat nikmat tersebut. Disebut dalam hadis, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, sayyara hawaijan nas ilaihi." Bila Allah nak berikan kebaikan seseorang, Allah jadikan segala hajat manusia pergi pada dia. Pergi pada dia. Sebab tu kita tengok tok guru kita. Orang minta air tawar ni macam-macam. Yang ni minta air tawar. Air tawar ni air doa lah. Ini sebab anak nak periksa. Ini sebab anak demam. Ini sebab anak tak kahwin-kahwin. Ini sebab bini pemarah. Bini malah masak. Ini sebab suami pula pemarah. Suami main perempuan. Ini pula sebab suami suka berjudi. Minta air ni. Ustaz tu dibagi je doa. Sebab asalnya doa. Kadang-kadang macam tak logik pula. Ni minta air untuk apa pula ni? Ni minta air. Saat kucing sakit. Air juga. Habis benda dia minta air. Asal boleh buat air, dia kira buat belaka. Sehingga guru kami, bila saya masuk ke dapur dia, kadang-kadang Tok Guru saya ni, orang nak naik umur dia pun takut. Tapi Alhamdulillah saya dapat akses masuk dapur. Tengok dapur penuh air. Yalah, dalam kesibukan dia mengajar orang minta air ni. Bukan 1-2 botol air ni. Beratus botol ni. Atau masa mana dia buat air ni. Ya, ada setengah tu, tuan-tuan, bila orang cerita hajat orang, kita sekadar hajat orang. Ada seorang hamba Allah, dia kalau saya ziarah, dia suka suruh saya buat air lah. Buat air, saya baca doa sikit. Saya kata, okey, boleh. Saya baca tiup sikit. Dia kata, boleh tak Ustaz tiup air kolah saya terus. Air kolah saya tiup. Sebab ya saya payah nak jumpa Ustaz. Sebab bila air ni boleh tak nak topak balik. Last kali dia minta saya pergi kat kolah dia, baca air kolah lah. Dia punya over dia. Bila orang tua ni kita layan je lah. So baca telaga pun kita baca. Doa. Yang namanya doa. Guru kami, salah seorang guru kami almarhum, bila kami minta doa apa-apa pun, dia akan doa terus. Dia tunggu tuan guru doa. Doa. Dia doa terus. Artinya dia tak bosan melayan kerenah kita. Kita zaman-zaman sekolah dulu doa, dulu periksa je, itu je. Jumpa tu doa, dulu periksa. SPM, STPM. Jadi Masya Allah, ini orang-orang yang Allah jadikan mustajab doa mereka, dan mereka tidak jemu melayan orang. Lagi ni tak jemu lah orang suruh doa. Apa berat nak suruh nak mustajabkan permintaan orang suruh doa? Berat ke doa tu? Tak berat. Kalau saya doa Ustaz, anak saya ni Ustaz, dia ada couple seseorang, lepas tu putus Ustaz. Tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa. Boleh tak Ustaz solat hajat doa? Kita boleh doa, tak apa. Artinya anak dia tak berjodoh pun cari kita juga ni. Cari ustaz-ustaz juga ni, minta doa. Benda tu bukan berat untuk kita. Tak payah doa. Saat saya ni ada mak mertua pula macam ni pun. Boleh tak doa Ustaz solat hajat malam-malam? Pertama kita beritahu awak yang solat hajat dulu. Tapi insya-Allah yang bahagian ustaz tu tak buatlah. Tetapi bila orang macam ni, yang tak jemu tolong orang dengan pelbagai cara, Allah kekalkan nikmat. Allah jadikan doa dia mustajab sebab dia tak loket doakan untuk orang. Bukan dia bergembira kalau hajat orang tu dapat. Bukan kerana bahawa aku tahu aku ni wali punya. Bukan begitu. Dia gembira kalau seorang yang menceritakan hajat, lalu hajat tu dilepaskan dengan sebab dia gembira kerana Allah. Sebagaimana dia seronok tengok kawan dia gembira. Sebab dia tolong promosi produk kawan dia, kawan cerita, share lakulah produk saya, awak tolong. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita seronok. Tentang inilah nikmat yang Allah akan kekalkan dengan kita. Selagi mana kita, pertama, kita tak kedekut. Yang kedua, selagi mana kita tak bosan. Dan kita ingat, setiap kali Allah ilhamkan orang ni untuk bertemu kita kerana hajat dia, berarti Allah nak berikan kita kebaikan. Kadang-kadang dalam banyak-banyak rumah kita lah diketuk minta derma. Ini mulai dia tak ketuk. Kadang-kadang dalam ramai orang tu, dia boleh pergi ketuk kereta kita untuk minta derma. Bila Allah nak berikan kita kebaikan, orang lain ramai, tapi Allah gerakkan ni bagus. Ni muka baik. Tengok ni muka berparut gangster, tak berani dia. Tengok ni baik, ni bagus, pergi. Sebab memang tuan-tuan, kita, kalau tuan-tuan dalam kesusahan, katakan, wallet hilang lah. Standard alasan wallet hilang. Saya sembah, nak balik kampung. Tuan-tuan pilih tak muka siapa yang tuan-tuan nak minta tolong? Tengok. Tuan-tuan akan tengok wajah mana yang saya benar kalau saya minta saya tak dikecewakan. Sebab kita ada maruah, kita malu.
Kita terfikir, siapa? Cari dulu orang kenal. Tak jumpa orang kenal. Siapa? Siapa yang kita kenal? Kita tak kenal. Okey. Kita mengenalinya dengan sifat-sifat dia mungkin baik. Kita pun tengok dia pakai kopiah ke, dia pakai macam. Barulah kita akan mendekati dia. Dan kita yakin kita akan dapat pertolongan di situ. Jadi orang-orang ni tuan-tuan, sebab Allah nak beri dia kebaikan, Allah ilhamkan. Orang ni kena tolong. Fulan bin Fulan yang kita kena tolong. Sebab itu bergembiralah kalau kita, selama kita hidup, kita boleh beri manfaat pada orang. Tapi bermuhasabahlah kalau sepanjang kita hidup, tak ada orang dapat tumpang manfaat kita. Tak ada jiran sebelah pun tak ada tumpang. Kadang-kadang dia nak suruh tolong tengok anak dia sekejap. Dia nak pergi hospital ni, yang dia kecil. Kita pun tak apa, biar dia. Payah tak apa, tinggal anak kat rumah saya. Awak nak pergi hospital tak apa. Biar saya jaga anak ni sekejap. Oh, Alhamdulillah dapat jiran yang baik. Tetapi kalau begitu, muamalah kita. Bayangkan rahmat Allah yang turun pada kita. Sebab itu disebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat dengan orang baik-baik. Kalau satu kejiranan tu baik, rahmat Allah turun. Satu surah tu orang baik-baik, rahmat Allah turun. Semua turun. Kerana itu Allah perintah kita buat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinun. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kamu buat baik. Kerana Allah suka orang buat baik. Bahkan orang yang buat baik ini tuan-tuan sekalian, disebut dalam hadis, Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su. Orang yang buat baik melindungi dirinya daripada mati jahat, mati yang tidak baik. Su'ul khatimah. Untuk mendapat husnul khatimah, tuan-tuan buat baik. Kita buat baik pada orang, kita tolong orang. Maka walaupun kita adalah perangai-perangai kita yang teruk-teruk, buruk-buruk, tapi dek kita beri manfaat pada orang lain, maka Allah menjadikan ia sebab husnul khatimah. Lepas tu tuan-tuan, nikmat kita tengok, banyak lebih nikmat. Tengok buku bank lebih dah ni. Tengok duit dalam poket pun lebih. Takkanlah kita seorang kot. Kita nak apa lagi? Kereta dah banyak buah. Rumah pun berbuah-buah. Apa benda kita nak? Makan pun dah tak termakan. Sebut kedai mana kita sampai. Apakah belum sampai waktunya untuk kita berkongsi sedikit nikmat kita dengan orang lain, kalangan mereka yang mungkin memerlukan, terutamanya pada tempoh-tempoh tertentu, buka sekolah misalnya, banjir, tengah pandemik dan sebagainya, yang patut kita terfikir dengan mereka. Khususnya fikirlah, kalau tak boleh nak fikir jauh-jauh, fikir dekat-dekat lah adik-beradik kita. Sepanjang pandemik tak ada kerja dan sebagainya, baru bertatih balik nak mulakan bisnes mereka, kita tolonglah sikit. Apa yang kita mampu tolong. Jangan sampai tak nampak kita tolong. Kerana ia keberkatan rezeki kita. Tapi kalau kita kira kita seorang, tuan-tuan sekalian, Allah akan tanya banyak kita. Banyak rezeki ni, tapi sekat ni, Allah akan tanya banyak kita. Sebab tu kalau kita nampak lebihan rezeki, terus kita terfikir siapa yang perlu. Kalau kita tak boleh beri sedekah, beri pinjam. Saya sedekah payah sikit, Ustaz. Pinjam lah. Tak apa. Beri pinjam pun pahalanya besar. Besar pahala orang beri pinjam pada orang. Apatah lagi kalau dia beri pinjam dan orang tu tak membayar, dia halal pula, berganda pahala dia. Mengalahkan orang yang bersedekah. Jadi di sini kita mengetahui lebihan nikmat yang Allah beri pada kita. Kadang nikmat-nikmat tadi berupa anak yang ramai. Dan anak kita ramai, gunalah anak ni untuk tolong orang tu, tolong orang ni. Dia tolong tu maksud kat kampung tu, dia tak ada anak, kahwin pun tak. Pergi tolong dia. Takut ada benda dia nak, kata nak cat rumah, kata nak buat pagar, kau pergi tolong 3-4 beradik, pergi tolong dia. Maka Allah berkati rezeki lebihan kita. Ni anak bersepah tak bagi orang, biar tolong-tolong sikit. Tak. Anak berapa? Ada 20 orang nak saya. 20 orang nak dia. Tapi satu pun dia tak suruh tolong orang tu, tolong orang ni. Tak. Dia untuk dia belaka. Urut belakang seorang, urut kepala seorang, urut kaki. 20 orang keliling dia. Jadi macam semua urung gula. Takkanlah semua manfaat kita. Dan tak ada satu pun nikmat, semua manfaat kita boleh gomoh semua. Tak boleh. Kita kalau buat makan banyak-banyak, akhirnya kita tahu memang tak habis ni. Kalau kita kata, beritahu pada bini kita, okay, 7 lauk pauk, kita tak habis. Sebab itu Nabi Allah Ibrahim, dia tak akan makan seorang. Dia cari orang, siapa boleh makan dengan dia. Makan dengan dia. Ada orang yang mungkin tak boleh makan special macam kita. Ada. Tapi macam mana kita nak jadikan nikmat yang dia berkati, ajak dia makan special. Maka tidak dicela apa pun. Tetapi kita kalau makan benda mahal,
Kalau kita makan seorang ni dicela. Tapi kalau kita ajak orang lain duduk makan, kita tak dicela lagi. Sebab bukankah kita diminta memuliakan tetamu? Dan tetamu berhak makan benda yang kita pun tak pernah makan. Berhak. Sebab itu nak adat tetamu. Walaupun asas tetamu ni kat rumah kita. Tapi kita juga boleh kembangkan maksud tetamu di luar sekalipun. Saya anggap awak tetamu saya. Tetamu hari pertama, kita akan beri makanan yang kita pun tak pernah makan. Bergembira dengan tetamu. Yang kedua, beri yang rendah sikit. Rendah sikit. Macam yang kita makan. Macam yang kita tak pernah makan. Rendah sikit lah. Dan hari ketiga, maka kita juga beri rendah sikit. Masuk hari keempat, lebih pada 3 hari, kita akan beri makan apa yang kita makan. Tapi first day kalau datang, kita pun tak pernah makan ikan siakap 7 kilo. Tak pernah. Kita bagi dia. Siakap 7 kilo. Nak viral sangat, kita bagi makan tetamu kita. Dia pun rasa Allah nikmatnya dapat. Kita punya free je. Tak ada charge. Artinya dia dapat makan. Kita sendiri pun tak pernah makan. Ni ikan kerapu gergasi. Kita pun tak pernah makan. Kita biasa makan kerapu batik. Misalnya. Kerapu kat Batu Karang tu. Orang kampung saya panggil kerapu keling. Orang kampung saya lah panggil. Saya tak panggil. Ni bagi kerapu bara ni. Mahal ni. Ni sekilo RM80 ni. Satu orang lah. Kita pun tak pernah makan kan ni. Tapi demi tetamu, boleh. Sebab tu seronok ada tetamu, kita dapat makan benda kita tak makan dan pahala kita dapat besar. Ya, kadang-kadang kita nak beli makan ni berkira lah. Okay, mahal ni, bazir duit. Tapi untuk tetamu tak ada Islam membazir. Sebab niat kita menghormati tetamu tadi menjadikan mereka mulia. Dan makanan itu menjadi rendah di hadapan mereka. Kan menghormati mereka. Ya, tetamu ni barangkali orang kita kenal, mak ayah kita kat kampung. Tu tetamu lagi istimewa. Atau adik-beradik kita. Terus kita bawa kedai kita pun payah nak pergi. Nah, kedai makan. Dengan syarat lah poket kita tebal lah. Jangan sampai bergolok gadai pula. Ini saya cerita tentang kalau kita ada lebihan rezeki. Ya, inilah dia cara sufi. Mereka membantu orang lain sehingga seorang ulama berkata, laulal fuqara mattajartu. Kalau tidak kerana orang fakir miskin, aku pun tak nak kerja. Sebab aku kerja ni untuk fakir miskin. Itu seorang tabi'in yang terkenal namanya Sa'ad bin Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk pasar setiap hari. Kerja. Dia ahli ibadat, ahli ilmuwan. Apa dia buat? Keuntungan dia semua untuk beri fakir miskin. Luar biasa dia buat. Nak beri fakir miskin dia buat. Sebab tu dia sibuk meniaga. Dan sebab itu, ya kadang-kala ada waktu tuan-tuan kita cuma bekerja untuk keperluan kita, isteri dan anak-anak kita. Lepas tu kita pun rasa dah cukup dah. Bini kita dah lebih, anak kita pun dah boleh berdikari. Kita tinggal berapa tahun sebelum pencing. Alhamdulillah isteri kita nak apa dah berdapat semua. Nak pergi haji boleh, nak pergi umrah boleh. Simpanan kita pun Alhamdulillah. Tinggal berapa tahun. Saat saya nak pencing awal lah. Nak rehat, nak ikut kuliah ustaz. Kata gini lah. Awak ubah niat dulu. Tahun-tahun terakhir ni awak bekerja kerana orang lain. Bukan kerana awak. Untuk bantu orang lain. Saya nak kerja 3-4 tahun akhir sebelum saya pencing ni. Saya pencing umur 55 misalnya. Ni saya dah masuk 51 lagi 4 tahun. Contoh. Saya nak bekerja ni. Apa yang saya dapat bulan-bulan rezeki saya nak bagi pada orang lain. Beri fakir miskin, beri anak yatim, beri ibu tunggal, beri setiap bulan. Sebab kelengkap saya punya dah cukup. Tahu kita telah buat satu benda yang hebat dan hidup sebelum pencing. Habis Ustaz lambat. Saya dah pencing dah Ustaz. Kenapa dah Ustaz beritahu lambat? Bukan Ustaz beritahu lambat. Awak datang kuliah subuh lambat. Ustaz beritahu ni memang setiap kali kuliah pun. Habis dah pencing ni Ustaz macam mana? Boleh lagi. Gunalah duit pencing tu. Duit pencing ada. Kadang-kadang dapat apa? Gratitude. Dapat yang selepuk banyak tu. 200,000, 300,000. Cabutlah sikit 10% je. Ini untuk orang lain yang memerlukan. Carilah anak-anak saudara nak masuk U tak cukup duit, yang tak ada komputer riba, yang tak ada telefon, yang saudara mari kita telefon buruk-buruk ni. Bateri 10 minit dah habis. Kita punya telefon bateri Masya Allah 3 bulan tak habis. Yelah power bank besar mana power bank itu? Pegang-pegang power bank. Alhamdulillah tak pernah habis bateri kita. Sejarah bateri kita tak pernah mati. Ni kalau mati bila kita mati je.
Ni ada setengah orang memang dia, Masya Allah, bateri dia tak pernah kosong. Ni orang kampung ni baru cas, dah kosong dah bateri dah kong. Kita pun beli telefon baru. Sebab hari ni tuan-tuan, bila kita derma telefon, besar pahala. Dia tak macam dulu. Hari ni, kenapa? Dia boleh tengok kuliah online. Banyak. Kita bagi dia terus, bagi unlimited internet sekali. Dia pun tengok kuliah, dia pun banyak manfaat dia dapat. Kita pun dapat jariah dia. Jadi biarlah kita sampai satu tahap. Kalaupun kita tak tergerak sekarang, pada satu tahap yang Allah lapangkan rezeki kita dan umur kita, untuk kita buat lagi benda ni untuk manfaat orang lain. Untuk manfaat orang lain. Kita cikgu dah pencen, tak apa. Saya buka lagi tuition untuk mana-mana anak Islam yang tak berkemampuan, untuk dia dapat ilmu ni yang baik. Dia dapat berjaya macam orang lain juga berjaya. Orang lain mampu bayar tuition beratus, beribu. Ada orang tak mampu. Saya nak buat tuition khas untuk mereka. Ya, pada saat-saat akhir kita, biar dia jadi husnul khatimah. Tuan-tuan, bila kita ikhlas beragama, banyak benda Allah ilhamkan kat kita. Kalau kita ikhlas beragama, banyak perkara yang Allah ilhamkan kat kita sebelum kita menemui pencipta kita. Termasuklah saya katakan berkhidmat, memberi manfaat kepada manusia. Kemudian kata Syekh lagi, mereka yang benar-benar sufi ini cukup dengan rezeki apa yang Allah beri pada mereka. Cukup. Mereka sentiasa qanaah, tak ada tamak. Sebab itu mereka ni bukan orang pemberi rasuah, penerima rasuah, tidak. Mereka tak terlibat dengan khurafat, amalan-amalan untuk mendapat rezeki cara yang haram. Basic ataupun simple pegangan mereka. Kalau memang rezeki saya. Apa yang menjadi rezeki saya, dia takkan ke mana. Saya yakin. Maka dia tak perlulah buat cara-cara yang haram, cara-cara yang salah. Sebab itu dia berpegang kepada apa yang Allah Ta'ala berfirman. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada pun makhluk atas muka bumi ini melainkan Allah dah tentukan rezekinya. Tetapi kalau rezeki kita, dia akan sampai pada kita. Rezeki ni pergi mengair, tak dapat ikan. Tak dapat ikan. Balik rumah orang bagi ikan merah kat rumah. Dapat juga rupanya. Dah memang rezeki kita. Atau kita kadang-kadang ngai tak dapat ikan. Tiba ada orang berikan kat kita. Saya ingat dulu saya pernah pergi ngai dengan sahabat-sahabat saya. Pergi ngai kat Mosing. Nung kat Pulau Tioman. Memang tak dapat ikan lah, sebab apa? Masuk je malam semua tidur. Bukan kaki ngai, semua tidur untuk bangun subuh awal. Tinggal 3-4 kerak. Saya tunggu sampai sekitar 4 pagi. 4 pagi, sahabat-sahabat kita solat witir dan sebagainya, tunggu. Ada satu bot dihimpit bot saya. Bot tu kecil je. Bot saya ni besar. Saya ada katil, ada apa. Ya, bot orang tua-tua kena ada katil. Semua cepat nak tidur belaka. Diorang bawa 2 ni, tapi tidur lainnya. Tak sempat buka ni diorang ni. Jadi ada seorang bot tu himpit, dia beri 3 ekor ikan. Satu ikan kaci besar, 7 kilo. Besar ikan. Asyik 7 kilo je. Berat dia itu, berat dia macam tu. Lepas tu ikan yu. Lepas tu satu saya lupa ikan apa, 3 ekor. Nak ambil. Kita ngai tak dapat ikan, dia bagi ikan. Maknanya dapat juga ikan. Itu namanya rezeki. Rezeki, kalau rezeki kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita kerja tak dapat duit. Tiba ada orang bagi duit. Dapat juga. Oleh sebab itu keyakinan kita tak akan menjadikan kita terlibat dengan cara yang haram, cara yang salah. Kekal, cara halal. Tak payah pakai bomo-bomo dah nak panggil pelanggan datang, tak payah. Tawakal. Kalau rezeki saya insya-Allah datang. Tak payahlah nak kata kedai kita kena bomo lah, kena apa tu, orang tak datang. Tak. Kita terus baiki prestasi kedai kita. Agak-agak signboard orang tak nampak, buatlah signboard banyak sikit. Kalau boleh daripada highway plus tu dah ada signboard gitu. Ya, banyak sikit. Ni signboard kat kedai pun tak berapa nampak. Macam mana orang nak pergi kedai kita? Buat signboard banyak sikit. Biar siap lorong ada signboard kita. Banyak orang keluar rumah buat signboard tu dekat pagar-pagar rumah orang tu. Orang keluar rumah nampak signboard kita. Artinya benda tu lebih kepada muhasabah. Bukan menyalahkan. Kita bila berlaku kekurangan, muhasabah. Jangan menyalahkan. Menyalahkan tak akan beri apa-apa faedah pada kita. Kalau hidup kita tuan-tuan, setiap kali kita gagal, tak dapat benda kita nak, salah orang tu, salah orang ni. Maka kita sebenarnya bapak salahnya. Setiap kali ada benda yang kita tak dapat, kita muhasabah. Setiap kali itulah kita akan dapat memecahkan, kita katakan, sekatan halangan tersebut. Muhasabah jauh lebih baik daripada menyalahkan.
isteri marah ke suami, nyalahkan orang tu, orang ni, sebab tu suami dia dingin kepada dia, muhasabah diri. Suami pun sama, kenapalah isteri aku ni dah tak cinta kat aku, macam minat ke orang lain. Salah orang tu lah, salah orang ni tak. Muhasabah diri. Dan semua aspek kehidupan kita, tuan-tuan, muhasabah lah penyelesaian. Menyalahkan tak pernah jadi penyelesaian. Sebab menyalahkan tu lah paling senang sekali. Salahkan mak kita sebab tu kita tak pandai agama. Sebab saya dari kecil, mak saya tak hantar kelas ngaji. Saya rasa mak saya lah salah. Kenapa salahkan mereka? Mereka dah buat apa yang mereka boleh buat. Sekarang kamu dah ada kesalahan, ngajilah. Kita salahkan orang ni, salahkan orang ni. Tetap banyaknya orang kita salahkan. Kita je tak salah. Orang tak nampak salah dia, maka Allah azab dia untuk dia terus dalam kehinaan. Tapi orang yang suka nampak salah dia, Allah akan angkat kemuliaan dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam semua amalan, bila Syekh menyebut, jangan kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala marah. Antara benda yang Allah Ta'ala marah, kita takabur pada Allah. Antara takabur itu, walaupun Syekh sini menyebut contoh yang lain, saya juga nak sebut salah satu contoh yang saya katakan tadi. Antara sifat takabur ialah kita menyalahkan orang lain, kita je tak salah. Itu takabur. Yalah, kita rasa kita perfect. Awak yang salah, saya tak salah. Anak kita tak cerdik belajar ni, cikgu salah. Dia tak tahu anak dia main tidur masa cikgu ngajar. Dia tak tahu tu. Dia tak salahkan cikgu. Akhirnya nak serang cikgu je kerja dia. Semua benda nak salahkan orang. Ini orang yang takabur. Orang yang tak takabur, dia tak mudah salahkan orang. Dia cari silap kat mana dia ni. Silap kat mana. Dan termasuk juga takabur bila datang seruang Allah. Seruang solat ke, kita buat tak peduli. Ini takabur. Termasuklah seruang haji datang. Duit dah cukup, badan sihat. Pergilah haji. Tak pergi juga. Saya tunggu seruang satu lagi. Seruang apa benda awak tunggu ni? Tak sampai seru saya. Bukan. Awak ni belum sampai rasa rendah diri awak pada Allah. Pada Allah dah cukupkan keperluan rezeki awak. Pergilah daftar. Ni daftar pun tidak. Kalau betul dia kata tak sampai seru lagi, kita pun tanya, dah daftar belum? Belum. Bukan tak sampai seru, memang awak tak nak pergi. Kalau dia dah daftar, dah guna semua keadaan, tak sampai juga betul lah nak sebut tak sampai seru, belum jodoh. Tapi belum buat apa-apa, dia kata tak sampai seru. Saya, tuan-tuan, secara pengalaman, saya tengok diri saya tengok kawan-kawan saya. Bila mereka ada niat je sampai. Lepas tu saya selalu cakap dengan sahabat-sahabat saya yang belum pergi haji, yang belum pergi Mekah. Saya tanya satu, awak ada niat tak? Awak ada niat. Jangan bukan niat main-main. Saya tak nak niat main-main. Kalau awak ada niat yang benar, Allah tunjuk jalan kat awak. Awak niat benar. Ada sahabat saya memang tak nak pergi. Tapi saya tekan dia. Awak ni ada niat nak pergi. Dia kata nak pergi lah. Saya kata tak ada. Awak ni memang tak ada niat nak pergi. Saya tekan lagi. Kalau betul ada niat, mudah. Dengan izin Allah, dia mula betulkan niat dia. Akhirnya dia boleh pergi. Boleh pula pergi. Boleh. Walaupun kos tinggi. Bayar 50,000. Tapi mampu. Kenapa? Mampu bukan sebab kaya. Ramai orang kaya tak mampu. Mampu kerana kita ada niat yang benar dengan Allah. Siapa yang ada niat yang benar dengan Allah, maka Allah mencukupkan dia. Bahkan Allah menyampaikannya. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah akan menyampaikan urusan dia. Tuan-tuan ada niat yang baik, Allah sampaikan. Walaupun tuan-tuan duduk kat sini, Allah sampaikan niat tuan-tuan. Untuk sampai mana pun kita nak pergi. Tapi niat tu kena baik, kena kuat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir akhirnya, kita taubat pada Allah. Ikhlaskan taubat. Ya memang untuk kita membaiki diri kita, untuk kita menyucikan diri kita, untuk kita membersihkan diri kita, untuk mengangkat balik himmah, semangat kita, tak ada jalan lain melainkan dengan suntikan, melainkan dengan suplemen atau melainkan dengan obat yang paling mujarab, taubat pada Allah. Kata taubat setiap masa. Kerana taubat bukan sekadar sebab Allah suka. Taubat juga merendahkan diri kita. Kita merendahkan diri, membuang takabur dan sombong. Dan taubat juga menjadikan kita nampak salah kita kat mana, bukan salah orang. Lepas tu kita kena taubat. Taubat. Biar Allah zahirkan salah kita dan kita baiki. Bukan melihat salah orang lalu kita musuhi. Tuan-tuan, berapa orang kita nak musuh? Kita kalau boleh nak keluar dunia tanpa musuh sesiapa. Tapi kalau setiap hari tanpa musuh je, macam mana kita nak hidup aman? Musuh jiran sebelah, jiran dua belah, musuh orang tu, musuh orang ni. Jangan hidup, jangan cuba menyuburkan permusuhan. Paling kurang kalau kita tak boleh kawal permusuhan, jadikan dia cuma sebagai arang ataupun jadikan dia cuma sebagai bara yang sudah terpadam. Dia tak ada lagi. Kita jangan lagi hidupkan dia, jangan tiup lagi.
tiup bara dia keluar api balik. Biarkan dia terpadam sendiri. Biar dia jadi macam kata Imam Syafi'i, kamadan yamut, bara yang padam sendiri. Kalau memang ada juga kita gaduh, jangan layan dia. Jangan peduli dia. Unfriendkan dia, kalau boleh unfriend, tak payah baca status apa kat dia. Tak perlu apa. Buat seolah dia tidak pernah wujud dalam hidup kita. Untuk apa? Kita tenang. Alhamdulillah, orang yang saya tengok tak ada musuh dia tenang. Tapi orang yang mencipta musuh setiap hari, dia tak pernah tenang. Status dia pun nak tambah musuh dia. Jangan. Status kita pun tuan-tuan jangan nak tambah musuh. Tambahlah sahabat. Kata Imam Syafi'i, kawan 1000 masih sedikit. Musuh yang seorang terlalu ramai. Imam Syafi'i kata, kawan kita kalau 1000 masih sedikit. Tapi kalau musuh kita seorang, itu pun cukup ramai. Kenapa? Kerana dia akan menyebabkan permusuhan. Sebab itu saya kata, Imam kita menguatkan ukhuwah kita. Atau kalau ada orang yang memang tuan-tuan nak musuh kita, biarkan dia menjadi bara yang padam sendirinya. Wallahu bisawab. Assalamualaikum.